Faktor kawasan Rompin yang besar dipercayai menyebabkan kempen pilihan raya kecil Parlimen Rompin terus suram. Untuk laporan PRK Rompin, kita berintas langsung bersama Ismail Adnan di Rompin. Silakan Ismail. Terima kasih Nur Lela di Angkasa Puri. Suasana kempen PRK Parlimen Rompin hari ke-6 masih suram. Bukan sahaja tidak meriah dengan perang poster dan bendera parti yang bertanding, malah ceramah juga agak kurang. Kedudukan Parlimen Rompin yang besar meliputi kawasan seluas 520-700 hektar dengan penduduk lebih 144,000 orang yang tinggal bertaburan menyukarkan aktiviti dilakukan setempat secara besar-besaran. Kedua-dua parti yang bertanding dilihat lebih selesa menggunakan pendekatan bersemuka dalam usaha meraih undi. Parlimen Rompin mempunyai 53,294 pengundi berdaftar dengan 88% daripadanya atau lebih 47,000 orang adalah pengundi Melayu. Justru, kedua-dua parti dilihat menggunakan pendekatan berjumpa pengundi, kempen dari hati ke hati berbanding kempen agresif. Maka dengan itu, bahang PRK kurang dirasai di sini. Menengok pada sekarang ni lah memang tak meriah. Tapi tak tahulah seminggu lagi ke, 2-3 hari lagi ke, nampaklah adalah perubahan tu nanti. Sini maklumlah. Kawasan memang dah kubu kata kubu BN kan. Jadi dia tak macam Permatan Pauh. Kurang sikit saya tengok. Sebab mungkin keyakinan tu boleh benang lah saya rasa. Sebab sini tak pernah ada PRK kan, jadi saya tengok kalau compare dengan yang lain-lain saya tengok tu macam sini macam tak ada apa yang saya tengok. Mana tempat lain tu dengan suasana rio rendahnya, sini tak ada kan. Bagaimanapun, beberapa pemimpin BN peringkat pusat dilihat mula mengunjungi Rompin hari ini bagi memastikan calonnya mampu menambah jumlah majoriti undi yang diraih Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis pada PRU 13 iaitu 15,114 undi. Antaranya Naib Presiden UMNO Datuk Seri Syafiee Apdal, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari. Namun di sebalik keadaan kempen yang agak perlahan itu, pihak berkuasa telah membuka satu kertas siasatan di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan. Dua suspek yang berusia antara 41 dan 46 tahun ditahan selepas terbabit dengan kes ugutan jenayah ke atas seorang penyokong sebuah parti bertanding. Ketua Polis Negeri Datuk Seri Sharifuddin Abdul Ghani memaklumkan dalam sidang media bahawa kedua-dua suspek positif ujian dadah dan pihaknya menunggu perintah reman bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Kita juga telah membuat ujian air kencing dan mendapati kedua-duanya adalah positif ganja. Jadi sekarang ni kita tahan dia untuk mendapat reman daripada mahkamah hari ini untuk meneruskan siasatan di bawah Seksyen 506 KK. Dan juga kita akan tuduh juga berkaitan dengan dia mengambil ganja iaitu di bawah Seksyen 15.1 Kata Dadang. Kedua-dua suspek juga didapati mempunyai satu rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Hampir 5,000 orang asli dari 8 kampung berhampiran rancangan pengumpulan semula RPS Kedait bakal menikmati nilai tambah daripada pelaksanaan projek mini RNR Kedait yang diterajui Kementerian Luar Bandar dan Wilayah. Projek yang dikendalikan Jabatan Kemajuan Orang Asli itu berada di lokasi yang strategik di tengah-tengah laluan utama yang menghubungkan Bandar Rompin dan Muazzam Shah. Ia diyakini mampu menarik perhatian pengguna laluan tersebut mendapatkan barangan eksklusif hasil keluaran masyarakat orang asli. Menurut Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal, pembinaan RNR itu juga dapat melahirkan lebih ramai golongan usahawan dari masyarakat orang asli. Tapi juga membolehkan supaya peniaga-peniaga dan hasil tanaman, hasil kraftangan, ternakan masyarakat orang asli yang berada di pesisiran kampung ini akan dapat dijual kepada pengunjung-pengunjung yang lalu lalang daripada tempat-tempat yang berhampiran di Pahang.
R&R ini kelak bakal menjadi hub perniagaan orang asli untuk memasarkan produk tempatan seperti hasil tangkapan sungai terutamanya udang galah, kayu gaharu dan madu yang cukup sinonim dengan masyarakat itu. Majlis Pecah Tanah projek R&R di Kampung Kedai itu disempurnakan hari ini. Turut hadir calon BN Datuk Hassan Arifin, Senator Muhammad Olian Abdullah, Exco Negeri Pahang Datuk Wan Rosti Wan Ismail dan Adun Muazzam Shah Datuk Maznah Mazlan. Projek R&R yang bernilai RM500,000 itu dijangka siap Oktober tahun ini dan akan diuruskan sepenuhnya oleh Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Orang Asli Kedai. Melihat perkembangan positif dalam kalangan generasi muda yang telah bersedia menceburi bidang pertanian dan perikanan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani menyasarkan 1,000 usahawan agropreneur muda dilahirkan di seluruh negara pada tahun ini. Langkah jangka panjang itu bertujuan mengurangkan kebergantungan bekalan makanan yang diimport menjelang 2020. Di Parlimen Rompin ini sahaja peruntukan lebih RM500,000 diberi menerusi geram bantuan kepada 25 usahawan tani. Angka itu adalah sebahagian daripada RM20 juta bagi membantu hampir 350 usaha muda di Malaysia. Saya nak supaya agropreneur muda yang berjaya yang beritahu bagaimana apa yang menyebabkan kejayaan. Saya dah beritahu dah, saya tak nak tengok yang beri bucak daripada pegawai-pegawai saya. Pegawai saya bucak bagaimana nak beri pinjaman, okey. Tapi bagaimana nak jadi agropreneur muda berjaya, biar orang yang dah berjaya. Lebih baik. Bagi usahawan muda tani, sokongan kerajaan sebagai platform membantu ekonomi dan menambah baik usaha yang dilaksanakan. Perancangan kami untuk 3,000 ni insyaAllah saya akan menambah besarkan lagi kandang dan kalau boleh tu nak tambah sikit lagi lah jumlah lembu dan kalau boleh orang kata apa beri peluang rakan beli lain. Bila kita banyak jumlah kuantiti lembu tu kita dapat tawarkan kepada rakan-rakan lain untuk bantu kita kerja kita lah insyaAllah. Ya, saya memang bernasib baik dan saya berterima kasih kepada Jabatan Pertanian kerana memberi ini kepada saya. Saya tidak tersangka bahawa saya boleh terima ni kerana saya datang sini pun saya nampak semua ya. Melayu cuma saya tinggal seorang saja. Ini menunjukkan bahawa satu Malaysia. Dia bantu semua kalau ya, memang bantu semua orang. Saya bermula dengan simpanan peribadi yang mana tanpa pinjaman, yang mana saya rasa kalau kita tak menggorak langkah awal, tak ada siapa akan bantu. Tak ada siapa akan tengok kalau kita tak pernah bermula. Kalau nak minta tapi kita tak ada, satu yang macam orang pun takkan yakin untuk bagi. Pada majlis ini juga berlangsungnya penyampaian bantuan rakyat satu Malaysia BRIM bagi Parlimen Rompin melibatkan lebih 800 penerima dengan peruntukan RM240,000. Baiklah, sekian paparan berita dari Rompin. Ada lagi paparan berita sempena pilihan raya kecil Parlimen Rompin dan dalam Nasional 8 malam nanti. Untuk itu kembali bersama Noelela di Angkasa Puri. Silakan.